Assalamualaikum. Kita membaca kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamin Rabbi atrim bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada permulaan hari yang baru, hari ini sudah masuk hari yang ke-13 Rajab. Hari yang ke-13 Rajab, marilah sama-sama kita memperbanyakkan ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Kata Imam Al-Ghazali, ada 4 atau 3 atau 4 zikir harian kita yang biasa saya sebut dalam mukadimah kuliah saya ataupun kuliah subuh ataupun kuliah maghrib. Yang pertamanya alhamdulillah, kerana ucapan alhamdulillah ini adalah yang pertamanya tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya dia adalah sebaik-baik doa. Afdalul dzikri la ilaha illallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Afdalul dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, kita panggil sebagai tahlil. Manakala wa afdalul du'ai alhamdulillah, sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Kita selesai solat subuh, kita ucaplah alhamdulillah. Kita balik nanti sampai rumah, ucaplah alhamdulillah. Selepas makan, selepas minum, setiap perbuatan yang baik kita ucapkan alhamdulillah. Dengan memperbanyakkan alhamdulillah, kita akan dapat 2 pahala sekurang-kurangnya. Yang terbesar yang saya sebutkan tadi itu pahala hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pahala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya pesan Imam Al-Ghazali, perbanyakkanlah ucapan atau zikir la ilaha illallah sebagaimana disebutkan oleh hadis tadi, kerana ia adalah sebaik-baik zikir. Sambil-sambil berjalan, sambil-sambil naik motor, sambil-sambil memandu pun kita boleh sebut ucapan la ilaha illallah. Kata ulama, jangan biarkan hidup kita ini dalam keadaan kekosongan atau bibi kita ni tidak bergerak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita tidak memerlukan modal, tidak perlu berwuduk sebenarnya berzikir. Sambil-sambil berjalan, sebagaimana saya sebut tadi, sambil-sambil naik motor, sambil-sambil naik kereta, tak apalah telinga nak dengar, nak buka radio ke apa dan sebagainya, tapi bibi kita bergerak dengan menyebut kalimah Allah atau menyebut zikir-zikir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiganya istighfar, perbanyakkanlah istighfar pada permulaan hari yang baru, kerana istighfar ini menghapuskan, menghilangkan segala dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi istighfar itu kata ulama perlulah kita hadir ke dalam hati kita, berniat betul, ada memberi makna, memberi kesan, bukan sekadar di bibir saja. Kerana istighfar itulah yang akan menghapuskan segala dosa kita. Kalau di bibir sahaja, hanya di bibir saja, tidak memberi kesan dalam hati kita, maka tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana mungkin dosa yang telah kita buat semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas lebih banyak daripada pahala yang telah kita kerjakan. Jadi tidak ada cara yang lain untuk kita menghapuskan, menghilangkan dosa melainkan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya pesan Imam Al-Ghazali pada permulaan hari yang baru, perbanyakkanlah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa barik wa sallim. Kerana pahala selawat, pahala istighfar tadi terlalu banyak yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Nuh berkenaan dengan istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Itu kelebihan istighfar yang Allah sebut dalam surah Nuh. Kelebihan surah berselawat pula Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 56. Innallaha, kita selalu dengar pada hari Jumaat, orang lelaki selalu dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Segala amalan yang lain Allah sebut dalam Al-Quran, wahai hamba, wahai orang yang beriman, buat salatlah kamu, berilah zakat kamu, berjihadlah kamu, keluarlah kamu, bekerjalah kamu, makanlah kamu yang halal. Tapi satu sahaja amalan yang Allah mulakan dengan diri dia sendiri. Innallaha wa malaikatahu, dengan para malaikat. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Yakni berselawat Allah mulakan dengan diri dia sendiri. Maksudnya Allah sendiri berselawat dan Allah memerintahkan malaikat untuk kita berselawat. Kemudian barulah ada arahan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kamu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, zikir atau kita panggil sebagai selawat ini adalah satu zikir yang sangat besar di sisi Allah, sangat besar pahalanya dan sangat maknanya besar fadilatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antara sekali kita berselawat, Allah akan berselawat ke atas kita, memberi keberkatan, rahmat dan kebaikan kepada hidup kita. Maksud Allah berselawat adalah memberi keberkatan, rahmat dan kebaikan dalam hidup kita sebanyak 10 kali. Lagi banyak kita berselawat, lagi banyak keberkatan, rahmat dan kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya, orang yang paling banyak berselawat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, kalau tak silap saya. Hadis ini memang hadis sahih. Orang yang paling dekat dengan aku di pada mahsyar adalah orang yang paling banyak berselawat ke atas aku. Okay, lagi banyak kita berselawat, lagi dekat kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dekat kita dengan Nabi, lagi layak untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini jadikanlah zikir harian kita. Ditanya kepada Imam Al-Ghazali, berapa banyakkah kita perlu berzikir yang saya sebutkan tadi, atau zikir-zikir, tambah zikir-zikir yang lain, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ditanya kepada Imam Al-Ghazali berapa banyak, dia kata sekurang-kurangnya 300 kali. Paling kurang berzikir ini 300 kali. 300 yang ini, 300 yang ini, 300 yang ini, itu paling kurang. Lagi banyak lagi bagus. Jangan biarkan ke bibir kita sebagaimana saya sebut kosong daripada atau diam daripada menyebut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diiktiraf juga sebagai bacaan Al-Quran pun dikira sebagai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Quran, nak sebut, nak zikir yang biasa pun kira zikir, nak baca Quran pun kira zikir. Sebab Al-Quran sendiri pun nama selain daripada Al-Quran adalah Al-Zikir. Al-Zikir, mana dia peringatan. Kita mengingatkan dengan menyebut, dengan membaca, kita mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam mukadimahnya. Dan saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan bulan Rejab. Kita berada dalam bulan Rejab ni. Bukan topik saya pagi ni, saya nak bercerita berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah. Tapi saya nak cerita sikit, nak masuk juga berkenaan dengan bulan Rejab. Kita berada dalam bulan Rejab sekarang, hari yang ke-13. Hari yang ke-13 bulan Rejab ini adalah bulan sebagaimana kita sudah maklum, bulan haram. Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahra. Perkiraan di sisi Allah bulan adalah 12 bulan. Fiha arba'atun hurum, Allah sebut di dalam 12 bulan ini ada 4 bulan haram. Dan kita sudah maklumlah 3 bulan yang datang berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Dan 1 bulan yang datang berasingan, apa dia? Bulan Rejab. Sekarang kita berada dalam bulan haram. Sekarang kita berada dalam, kenapa dipanggil sebagai bulan haram? Ada 2 sebab utama kata ulama. Yang pertama,
diharamkan untuk melakukan sebarang peperangan dalam bulan haram ini. Bagi orang Arab ni dia suka berperang, perang sama sendiri, perang dengan orang lain. Tapi masuk saja bulan haram, saya sebutkan 4 bulan haram tadi, mereka akan melakukan gencatan senjata. Dan diharapkan untuk menumpahkan darah. Mana dia tidak boleh membunuh, tidak boleh mencederakan orang lain dalam bulan haram. Mereka sangat mematuhi daripada dulu sampai sekarang. Zaman sebelum Islam pun ada, zaman ketika Nabi diutuskan pun ada, dan sampai sekarang. Itu makna dia bulan yang haram. Yang keduanya kata ulama, kenapa dinamakan bulan yang haram? Kerana diharamkan untuk melakukan sebarang maksiat di dalam bulan ini. Jadi ada orang tanya, jadi ustaz, bulan lain boleh ke nak buat maksiat? Tak boleh juga. Tapi dalam bulan ni ada gandaan, mana dia nilai, tambah nilai dosa kalau kita buat dalam bulan berbanding dengan bulan lain. Ada tambahan banyak mana tu Allah Ta'ala. Tapi jangan risau, amalan perbuatan kita yang kita buat, amalan baik pun digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga dalam bulan haram ini. Dan Nabi sebut dalam satu hadis, dua hadis. Pada dia yang diriwayatkan, satunya yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dan satu lagi Imam Abi Sunnah. Walaupun ada pertikaian di dalam hadis ini yang mengatakan dhaif dan sebagainya, tapi boleh kita jadikan sebagai fadilah amal. Ini doa Nabi ketika masuk bulan Rajab, yang kita selalu dengar, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkatilah kami di dalam bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban nanti, dan Engkau sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Kata ulama dalam menstafsirkan doa ini, maknanya Nabi suruh kita bersiap sedia dalam masuk bulan haram ini. Nabi suruh bersiap sedia untuk menemui Ramadan. Bersiap sedia macam mana? Dengan melakukan amal soleh. Bulan-bulan yang lain itu kami buat juga amal soleh. Masuk bulan Rajab, kita gandakan, kita lebihkan lagi. Apa dia? Puasa-puasa sunnah. Dan isyarat bagi orang yang masih lagi ada hutang puasa pada tahun lepas, maka mulakan untuk membayar ketika bulan Rajab. Ustaz, kami dah bayar dah lama dah, alhamdulillah, maka mulakan untuk puasa sunat dalam bulan Rajab. Hari ini hari yang ke-13. Kalau sunat untuk puasa sebenarnya, kalau siapa yang belum berniat, belum makan ke, kalau rasa nak niat berpuasa, hari ini adalah hari yang terbaik antara 13, 14 dan 15. Dia jatuh pada hari Ahad, hari ini Isnin dan Selasa. Dipanggil puasa hari-hari putih, Ayyamul Bid, puasa hari-hari putih. Kenapa hari putih? Sebab malam, kita tengok di waktu malam bulan bersinar terang pada 13, 14 dan 15. Jadi Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 13, 14 dan 15, walaupun Nabi ketika berada di Madinah ataupun ketika berada di luar Madinah ketika bermusafir. Pahalanya Nabi bersebut qasaumi, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qasaumi qasaumi dahri kullihi. Siapa-siapa yang berpuasa 13, 14 dan 15 dalam bulan Islam, tak kira lah bulan apa, tapi berkebetulan kita dalam bulan Rajab ni, qasaumi dahri kullihi, seperti dia berpuasa selama-lamanya. Ad-dahri ini Nabi sebut, ad-dahri ini ditafsirkan oleh ulama, ada yang mengatakan kita puasa 3 hari itu pahala seperti kita berpuasa selama sebulan. Ada yang mengatakan, ada yang mentafsirkan ad-dahri ini bermaksud setahun. Kita puasa 3 hari ini pahala dia seperti setahun. Ada dalam kitab yang saya baca tu, ad-dahri ini disebut sebagai puasa selama-lamanya. Puasa 3 hari ini dapat pahala seperti kita berpuasa selama-lamanya. Jadi dalam menilaikan hadis ini, ulama mengatakan kalau kita sentiasa berpuasa 3 hari setiap bulan dalam bulan Islam, 3 hari, 4, 13, 14 dan 15 bulan Islam, jangan kita tengok kalender Masihi, kita tengok kalender Hijri atau Hijrah, maka kita akan nampak 13, 14 dan 15. Kecuali dalam bulan Ramadan memang kita dah puasa lah, ataupun dalam bulan Zulhijjah, sebab situ ada hari tasyrik, hari yang ke-13. Maka tiap-tiap bulan kita buat, kita akan dapat pahala sebulan. Tiap-tiap bulan maka kita akan dapat pahala setahun. Dan tiap-tiap tahun kita buat, maka pahala itu sentiasa berterusan selama-lamanya, sampailah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari sahaja. Guru saya disebut itu, kamu tak nak puasa 27 hari dalam sebulan ni, ada 30 hari lebih kurang. 27 hari itu kalau kamu nak makan lah, tak ada masalah. Tapi masuk dia 13, 14 dan 15, cuba kamu puasa. Ikhtiar juga macam mana pun.
untuk berpuasa di 13, 14 dan 15. Jadi hari ini lah. Tak tahulah macam mana kan yang belum makan. Kalau rasa nak puasa sunat tak ada masalah. Dia boleh niat sebelum waktu zuhur. Puasa sunat ni diberbezakan, kita sudah maklum. Kita diberbeza dengan puasa wajib. Puasa wajib kita mesti niat malam tadi sebelum azan subuh. Tapi puasa sunat selepas subuh pun kita boleh berniat sehingga sebelum zuhur, dengan syarat kita tidak melakukan sebarang perkara yang membatalkan puasa dalam masa tersebut. Kalau kita dah buat maka tak boleh lah. Itu saya nak sebut. Yang keduanya, Nabi kata ulama berdasarkan doa Nabi tadi itu, berbagi suruh perbanyakkanlah solat berjemaah. Memang solat berjemaah 5 waktu je Ustaz. Memang 5 waktu pun nak cerita solat sunat dalam bulan Rejab ni, bulan haram ni. Mulakan solat sunat kita dan qiyam kita. Mulakan. Sebab ini adalah dipanggil sebagai, saya selalu sebut, gia 1 dan gia 2. Dalam bulan Rejab kita masuk gia 1 dan gia 2. Bulan Syaban nanti gia 3 dan gia 4. Bulan Ramadan nanti baru dah auto cruise. Ada gia 5, 6, 7, kalau ada gia 7 dan sebagainya terus. Kalau kita dalam bulan Ramadan baru kita terkira-kira nak masuk gia 1 dan gia 2, kita akan terkira-kira nanti. Kita akan ketinggalan jauh oleh dengan hamba-hamba Allah yang sudah mula dalam bulan Rejab. Sebab itulah Nabi menyebut doa tadi dalam bulan Rejab. Nabi bagi isyarat sebenarnya. Nabi tak sebut, tapi Nabi bagi isyarat sebenarnya. Bulan Rejab mungkin siap sedia untuk masuk dalam bulan Ramadan. Solat sunat kita, terutama solat kita panggil solat tahajud. Sekarang waktu yang terbaik, saya sudah sebut dah sebelum ni, waktu yang terbaik untuk kita solat malam, kerana subuh lambat, 6.14 atau 6 subuh. Kalau kita bangun pukul 5.30 pun sempat lagi untuk 5.45 pun sempat lagi. Bangun pukul 6 pun sempat lagi untuk kita solat malam, asalkan sebelum azan subuh. Kalau ada masa sikit sajalah, maka kita tutuplah dengan witir. Itu adalah pesanan Nabi SAW. Yang ketiganya, perbanyakkanlah dalam bulan Rejab ni, perbanyakkanlah bersedekah. Mula untuk kita bersedekah. Dah banyak dah. Memang saya ni jenis yang bersedekah harian. Contoh, ada orang bagi tahu. Dalam masuk saja bulan Rejab, tambah sikit, tambah nilai lagi sedekah gitu. Biasa kita bagi RM5 setiap hari, contoh. Sebagai contoh, RM5 setiap hari. Memang saya istiqamah Ustaz, nak bagi RM5 setiap hari. Dah masuk bulan Rejab, bagi lebih lagi, RM6 atau RM7. Contoh, sebagai contoh sahaja, sebagai persiapan kita untuk Ramadan. Dalam bulan Ramadan kita bagi lebih lagi. Masuk saja bulan Syaban nanti kita bagi lebih sikit lagi, tambah nilai sikit lagi. Tambah singgit-singgit pun tak apa. Bulan biasa RM5 sehari. Masuk saja bulan Rejab kita bagi RM6 sehari. Masuk saja bulan Syaban kita bagi RM7 sehari. Tambah masuk saja bulan Ramadan kita lebihkan lagi RM10 sehari. Contoh, sebagai contoh sahajalah yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan amalan. Tidak ada sebenarnya, tidak ada amalan khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Rejab. Cuma amalan-amalan umum, cuma Nabi suruh kita tambahkan sikit dalam bulan Rejab. Begitu juga dengan zikir-zikir kita, termasuklah bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran dalam bulan Rejab ni biasa kita baca, saya baca satu muka je Ustaz. Contoh, masuk saja bulan Rejab kita baca 2 muka. Masuk bulan Syaban kita baca 3 muka. Masuk saja bulan Ramadan bermuka-muka lah. Sebab dalam bulan Ramadan nanti insya-Allah kita mudah untuk melakukan ibadah. Sebab apa? Semua syaitan dibelenggu. Dalam bulan Rejab, bulan Syaban belum tentu. Tapi itulah kita panggil sebagai mujahadah kita, mujahadah nafs. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Mulakan sikit. Sebelum ni kita jangan baca Al-Quran, contoh sekali-sekala je. Jadi dalam bulan masuk saja bulan Rejab, sekurang-kurangnya bacalah 1 muka. Dah baca dah, maka tambahlah lagi 1 muka. Begitulah seterusnya. Sebagai persiapan kita nak masuk bulan Ramadan. Kalau boleh dalam bulan Ramadan, kata jumhur ulama, kalau boleh dalam bulan, sebab kita sudah maklum sebenarnya kita khatamlah 30 juzuk dalam bulan Ramadan. 30 hari itu ada. Dia sehari kita baca 1 juzuk. 1 juzuk ni 20 muka surat. Sebagai persiapan untuk kita nak baca 20 muka surat sehari itu, maka kita mulalah dalam bulan Rejab. Baca lebih sikit. Betul. Kalau memang dah istiqamah, teruskan, tak ada masalah. Kalau kita baru nak mula, maka kita mulakanlah niat kita bermula dalam bulan Rejab ini.
Sebab kita akan dapat pahala jangan kita lupa bulan Rajab, bulan haram, pahala digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita sikit. Itulah berkenaan dengan Rajab lah, sebab kita masih lagi dalam bulan Rajab. Jangan lepaskan peluang ini. Kalau masuk bulan Syakban dia bukan bulan haram dah. Pahala dia berlainan dengan pahala yang kita buat dalam bulan Rajab. Tapi ada kelebihan juga Syakban ni. Kelebihan dia apa dia? Kelebihan bulan Syakban, Nabi memperbanyakkan puasa sunat dalam bulan Syakban. Dan tidak ada puasa dalam bulan selain daripada bulan Ramadan yang Nabi puasa paling banyak adalah dalam bulan Syakban. Kalau bulan Rajab tak banyak juga puasa seperti biasa, Isnin, Khamis, 13, 14 hari. Masuk saja bulan Syakban Nabi lebihkan. Kerana Nabi bersabda, Syakban ini adalah bulan yang dilupai. Dia berada di tengah-tengah Rajab. Rajab orang tahu sebab di bulan haram. Ramadan orang tahu sebab orang tunggu. Tengah-tengah tu ada bulan Syakban. Pernah saya jumpa seorang hamba Allah ni, dia kata bulan Syakban ni bulan makan. Makan. Tiap-tiap hari pergi makan. Memang orang makan pun, cuma dia pergi tempat-tempat yang viral ke dan sebagainya, dia akan cari dalam bulan Syakban. Hari ni pergi situ, tengah hari pergi sini, malam pergi tempat lain pula, esoknya pergi tempat lain. Dia bertukar-tukar tempat makan dia. Sebab dia tanya kenapa? Sebab dia kata bulan Ramadan ni tak boleh nak makan dah tak ada selera dah nak makan macam ni. Jadi dalam bulan Syakban ni, inilah waktunya untuk kita makan sepuas-puasnya. Sedangkan yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam bulan Syakban adalah untuk berpuasa, untuk mana dia menggantikan puasa dan sebagainya. Itulah sedikit berkenaan dengan bulan Rajab dan bulan Syakban. Bulan Rajab yang kita berada sekarang. Saya nak cerita supaya kita jangan terlepas melakukan amal soleh dalam bulan Rajab ini, dan cuba sedaya upaya untuk mengurangkan dosa, kerana dosa ada tambah nilainya dalam bulan Rajab ini sebab dia berada dalam bulan yang haram. Berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah sedikit ada dalam kitab yang saya bawa ini, Perbendaharaan Al-Quran Keluaran Maiz dengan kerjasama kuis. Dia menceritakan berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah ini ada 20 kelebihan. Tapi selepas ini saya nak bawa 5 sahaja. Berkenaan dengan surah Al-Baqarah adalah surah Al-Baqarah, kalau kita sudah maklum, adalah surah yang paling panjang dalam Al-Quran, 286 ayat. 286 ayat. Selepas Fatihahnya diterus Al-Baqarah, paling panjang. Muka surat adalah 48 muka surat, campur satu Al-Fatihah, campur 48 Al-Baqarah, jadi 49 muka surat. Bukalah Quran mana-mana pun sampai muka surat 49. Muka surat yang ke-50 barulah masuk surah Ali Imran, surah yang paling panjang. Tapi surah Al-Baqarah ini adalah surah yang paling disukai oleh Nabi SAW untuk Nabi baca. Kenapa saya bawa? Sebab nak suruh baca pada pagi ini. Kalau kita memang jenis istiqamah baca Quran tiap-tiap bulan khatam ke, memang istiqamah, yang kita akan selalu jumpa surah Al-Baqarah. Sekali-sekala kita baca Al-Quran, maka bacalah surah Al-Baqarah. Ada pahala dia, sangat banyak kelebihan dia. Ada 20. Tapi pagi saya nak bawa 5 yang dengan ringkas. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah. Surah yang pertama diturunkan di Madinah selepas hijrah. Mana dia status dia surah Madani. Tapi ada satu ayat 281, kalau kita buka dalam muka surat 47, muka surat 47 paling bawah. Bukalah Al-Quran muka surat 47 ayat yang terakhir muka surat 47. Fattaqu yawman turja'una ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun, kalau tak silap ayat itu. Ayat itu diturunkan di Mekah. Surah ini semua ayat-ayat yang lain diturunkan di Madinah, mana dia selepas hijrah. Tapi satu ayat 281 diturunkan di Mekah. Khilaf dalam kalangan ulama bila ada ayat yang pastinya diturunkan selepas haji yang terakhir Nabi SAW. Jadi kata ulama, surah Al-Baqarah ini dia menggabungkan dua kemuliaan. Surah Madaniyah, ayat Makkiyah. Surah itu turun di Madinah adalah selepas hijrah, tapi ada satu ayat turunkan di Mekah. Surah Madaniyah, ayat Makkiyah. Tak banyak surah dalam Al-Quran yang ada macam seperti surah Al-Baqarah. Ada 5 atau 6 sahaja. Jadi dia menggabungkan dua kemuliaan sekaligus. Surah Makkiyah, surah Madaniyah, ayat Makkiyah. Dapat dua kemuliaan kalau kita baca surah Al-Baqarah.
Kemuliaan tu macam mana Ustaz? Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi. Kalau Allah tak bagi di dunia, Allah akan bagi di akhirat. Dua kemuliaan. Yang keduanya, Rasulullah SAW selalu membacanya. Nabi sangat suka baca surah Al-Baqarah, terutama ketika baginda melakukan solat malam. Solat malam, solat mana dia tahajud baginda. Dan pada bulan Ramadan, nak cerita masuk saja bulan Ramadan nanti, Nabi sangat suka baca surah Al-Baqarah. Malamnya Nabi bertadarus dengan Jibril, siang harinya Nabi baca sendiri. Dan antara surah yang Nabi sangat suka baca dalam bulan Ramadan adalah surah Al-Baqarah. Ini adalah fadilah dan keistimewaan surah Al-Baqarah. Kata ulama, dalam kelebihan yang nombor 2 ni kita akan dapat 3 pahala. Pahala yang pertama, pahala membaca Al-Quran. Satu huruf digadakan dengan 10 kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ada berapa huruf? Ada beribu-ribu huruf. Itu yang pertama. Pahala yang kedua, pahala sunnah, sebab Nabi suka baca. Pahala yang ketiga, sunnah ni, ada sunnah yang Nabi sangat suka buat. Ada sunnah yang Nabi buat, Nabi tinggal. Ada sunnah yang Nabi selalu buat. Mana dia Nabi sangat suka buat. Jadi ada pahala tambahan situ. 3 pahala yang kita dapat kalau kita baca surah Al-Baqarah. Kalau kita nak baca dalam solat malam kita akan dapat pahala tambahan juga. Solat malam kita tahajud ni biasa yang surah-surah yang kita baca, surah yang mudahnya adalah kuliah dengan qul huwallah surah malam. Tapi kalau kita nak pahala tambahan dalam solat malam kita, solat tahajud, maka bacalah surah Al-Baqarah dalam solat malam kita. Ustaz, mana saya hafal surah Al-Baqarah panjang Ustaz? Ada ayat-ayat yang kita hafal. Dalilnya dalam tahlil. Mesti kita hafal 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil sampailah ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayat ini boleh kita baca dalam solat malam kita dan kita akan dapat pahala solat malam yang pertama, yang kedua pahala membaca surah yang Nabi suka baca dalam solat malam. 2 pahala situ sekurang-kurangnya. Itu rakaat yang pertama Ustaz. Rakaat yang kedua nak baca apa pula? Mana hafal pula lepas tu sampai muflihun dah lah saya hafalnya. Sebab dalam tahlil ada muflihun dah lah. Ada lagi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kan ada dalam tahlil. Yang tu tak hafal Ustaz. Tak hafal tak apa. Baca amanar rasul dengan la yukallifullahu nafsan pun dalam surah Al-Baqarah. Penghujung surah Al-Baqarah. 2 ayat yang terakhir. Solat malam kita kan kan biasa kita solat 2 rakaat ya. Rakaat yang pertama kita baca alif lam mim tu. Rakaat yang kedua selepas Fatihah kita baca amanar rasul dengan la yukallifullah. Maka kita akan dapat pahala membaca surah yang Nabi suka baca dalam surah Al-Baqarah, dalam solat malam, yakni surah Al-Baqarah. Walaupun kita baca secara tepuk-tepuk, secara pendek-pendek saja, tak ada masalah. Nabi baca sepenuhnya. Nabi baca sepenuhnya yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan juga Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi baca surah Al-Baqarah ni dengan sekali berdiri sahaja, rakaat pertama sahaja solat malam. Rakaat yang kedua Nabi baca surah Ali Imran. Memang panjanglah solat, bukan Nabi nak suruh tiru, kita tiru. Nak ceritanya Nabi suka baca dalam solat. Kalau kita baca, kita mampu sajalah dalam surah Al-Baqarah. Yang ketiganya, pada hari kiamat surah Al-Baqarah akan datang bersama dengan surah Ali Imran dalam bentuk 2 awan yang akan membela dan menaungi ahlinya. Hal ini diterangkan oleh banyak hadis. Dalam kitab ini tak tulislah hadis tu, tapi dicerita banyak hadis yang ceritakan kelebihan surah Al-Baqarah. Apa dia? Dia akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat. Surah Al-Baqarah. Dengan surah apa? Dengan surah Ali Imran. Nabi selalu sebut Al-Baqarah, Ali Imran. Al-Baqarah, Ali Imran. Sebab selepas Al-Baqarah itu surah Ali Imran. Banyak sangat hadis, dan hadis itu adalah kebanyakan adalah sahih. Surah Al-Baqarah akan menjadi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat dengan melindungi mereka daripada panas matahari, di mana matahari pada hari itu berada pada jarak 1 batu sahaja daripada kepala manusia. Di akhirat nanti Allah akan dekatkan, di padang mahsyar nanti Allah akan dekatkan matahari semua untuk semua manusia pada jarak 1 batu. 1 batu ni berapa jauh? 1.6 km di padang mahsyar. Sekarang jarak matahari dengan bumi, jarak matahari dengan bumi ya, bukan jarak matahari dengan kepala kita. Sekarang tak apalah, alhamdulillah redup. 2, 3, 4 hari ni dalam minggu ni redup Sebelum tu panas sangat. Alhamdulillah redup ni, alhamdulillah, syukur ada hujan dan sebagainya.
Sekarang jarak matahari dengan bumi adalah 150 juta kilometer. Saya Google, saya tengok lah. Muka saya pergi ukur, saya Google. Buka Google tengok berapa. 150 juta kilometer. Tapi kalau ketika panas kita rasa sendiri, dah pukul 12 kita keluar atau pukul 1 kita nak datang Zohor ni macam mana? Melekit kepala tu, nak terbakar kepala tu. 150 juta kilometer. Di padang mahsyar nanti Allah akan dekatkan semua untuk semua manusia pada jarak 1.6 kilometer saja. Bayangkan macam mana. Ada yang Nabi sebut dalam ketika Nabi diperlihatkan ketika Isra' dan Mi'raj nanti, mungkin Isra' Mi'raj ada disebut oleh Ustaz nanti, pada jarak 1 jengkal. Ada juga manusia yang Allah dekatkan lagi pada jarak 1 jengkal. 1.6 km tu pun wallahu macam mana rasanya, gelegak kepala, macam kita masak nasi belum, macam kita masak sup tu. Kalau 1 jengkal macam mana. Tapi jangan risau kalau kita suka baca surah Al-Baqarah. Di dunia ini Allah akan datangkan dalam bentuk syafaat, dalam bentuk awan. Awan tu akan melindungi kita sepanjang masa kita berada dalam keadaan redup. Mungkin seperti sekarang sejuk, okey je. Kita tengok orang sebelah berpeluh-peluh. Ada yang Nabi sebut dalam ketika Isra' Mi'raj tu, manusia berenang dalam peluh dia sendiri. Sebab panas sana tu, didekatkan matahari tu dan berpeluh sehingga berenang dalam peluh. Kita ni, kita alhamdulillah kita relax. Sebab apa? Kita suka baca surah. Kita suka baca Al-Quran. Lebih lagi surah Al-Baqarah, dia akan memberi syafaat kita di akhirat nanti. Dan kalau nak 2 awan, baca surah Ali Imran sekali. Dia datang 2 awan sekaligus. 1 awan nama Al-Baqarah, 1 awan bernama Ali Imran. Itu syafaat kita di akhirat. Syafaat kita dalam kubur sebagaimana kita sudah maklum adalah surah Al-Mulk. Nabi suruh baca surah Al-Mulk setiap malam sebelum tidur. Surah Al-Baqarah ini Nabi tak suruh baca tiap-tiap hari. Nabi tak suruh baca tiap-tiap hari. Nabi suruh baca sekurang-kurangnya, ada Nabi sebut 3 hari sekali. Atau paling kurang pun sebulan sekali. Sebulan sekali surah Al-Baqarah ni. Itu kelebihan yang ketiga, jadi syafaat di hari akhirat. Kelebihan yang keempat saya bawa 5 saja. Ya, surah Al-Baqarah membawa keberkatan jika diamalkan dan menjadi satu kerugian jika ditinggalkan. Dalam satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah oleh kamu akan surah Al-Baqarah. Nabi suruh kita baca. Nabi baca sebab dia jadi surah favourite Nabi, dan Nabi suruh kita baca. Maksudnya dia kata ulama, sunnah fi'liyah yang Nabi buat dan sunnah qauliyah yang Nabi suruh kita buat. Ada kelebihan. Kalau sunnah fi'liyah dengan sunnah qauliyah dia bergabung sekali, kata ulama menunjukkan benda tu sangat besar pahala dia. Sangat hebat di sisi Allah dan sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat, kita akan dapat baca. Bacalah oleh kamu akan surah Al-Baqarah, kerana sesungguhnya mengambilnya, yakni membaca dan mengamalkannya akan memperolehi keberkatan. Pahala yang pertama, 3 dalam 1 Nabi sebut dalam hadis ini. Siapa yang baca akan dapat berkat. Berkat ni macam mana? Apa yang kita buat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah buat sikit akan dapat pahala banyak. Contoh, rezeki yang sikit Allah akan berkat dia jadi banyak. Tengok gaji sikit je, gaji kerani je, PRA apa, aku PRA ke apa semua, kerja di Putrajaya sini. Tapi boleh beli rumah, boleh beli kereta, tengok. Allah bagi ikut lain, boleh beli tanah, contohlah. Saya bagi contoh je lah. Macam mana tu? Sebab Allah bagi berkat. Nak berkat hidup kita, macam mana? Baca surah Al-Baqarah. Berkat ilmu kita, baca surah Al-Baqarah. Berkat umur kita, baca surah Al-Baqarah. Ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baca surah Al-Baqarah, kita akan dapat berkat. Yang kedua, meninggalkannya, yang membiarkannya akan menyebabkan timbul rasa sesal dan kecewa. Siapa-siapa yang dengar hari ini dan dia surah Al-Baqarah pula panjang ni ustaz, surah-surah pendek sudahlah, maka kemudian kelak dia akan rasa sesal dan kecewa. Pernahlah dulu bila sesal dan kecewa tu, kata ulama, di penghujung usia dia, ketika nyawa nak dicabut nanti. Dalam pentafsiran surah Al-Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum, ayat 74 kata saya, 74 itu. Wa antum hina idzin tanzurun. Tatkala nyawa sampai di halqum ni, wa antum hina idzin tanzurun, kamu semua ni akan dapat melihat, tanzurun, melihat. Melihat apa? Itu wallahu ta'ala benar yang gaib. Cuma ditafsirkan oleh ulama, apa yang kita akan dapat lihat ketika nyawa sampai di halqum. Kita seorang je yang dapat lihat. Nak cerita pada orang lain pun tak boleh lah. Maksudnya dia ketika kita nazak.
Yang pertama, ini pendapat ulama lah. Sebab kita, kalau kita nak mati, kita tak boleh nak cerita pada orang lain. Ulama mati pun dia tak boleh nak cerita pada orang lain. Yang pertama, Allah akan perlihatkan dosa dan pahala kita yang kita kerjakan selama kita hidup. Selama kita hidup, Allah cerita, ini pahala yang kamu buat, ini dosa yang kamu buat. Antaranya yang perlihatkan ini pahala kamu membaca surah Al-Baqarah yang kamu dapat. Ada yang ditunjukkan ini pahala yang sepatutnya kamu dapat, tapi kamu tak pernah buat. Masa itulah kita rasa sesal lagi. Menyesalnya aku dulu. Ada ustaz tu cerita pasal surah Al-Baqarah, tapi aku buat tak tahu je. Allah menyesalnya. Nak cerita pada ahli keluarga tak boleh dah. Kita nazak. Yang kedua, pendapat ulama, ketika kita nazak tu Allah perlihatkan apa? Syurga dengan neraka. Allah tunjukkan ini tempat kamu nanti di akhirat. Kita nak cerita pada orang lain pun kita tak dapat dah. Mata dah terbeyak dah. Nyawa dah seperti macam tu dah. Itu orang nazak. Kalau mati dalam tidur, Allah Ta'ala nanti nazak yang biasa kita tengok. Saya pun ada sekali dua mengalami. Kalau orang yang terlibat dengan kematian ni, memang dia sentiasa jumpa lah benda macam ni. Nak ucapkan, saya jumpa seorang kawan saya tu, kenalan saya tu, dia menguruskan jenazah. Macam tu Adi lah kira. Dia cerita, ustaz, saya ni banyak dah menguruskan jenazah sebelum ketika nazak yang selepas dia nak cerita, kebanyakan mereka ni, majoriti mereka ni nak ucap la ilaha illallah tak dapat. Orang Islam tak dapat. Sebab ucapan la ilaha illallah ni benda yang sangat susah ketika kita nazak. Kata ulama, kalau nak mudah, berdasarkan hadis, kalau nak mudah menyebut la ilaha illallah ketika mati, maka perbanyakkan ucapan la ilaha illallah ketika kita hidup. Tadi saya permulaan tadi saya sudah ajar berkenaan zikir harian kita la ilaha illallah, kita panggil sebagai tahlil. Ketika kita hidup, perbanyakkan la ilaha illallah. Ketika kita mati, Allah akan menyebabkan kita mudah untuk membaca, menyebut la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah atau kama qala. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, siapa yang menyebut la ilaha illallah sebagai pengakhir kalimah dia sebelum dia mati, masuk syurga, nescaya akan masuk syurga, dijamin masuk syurga. Tapi nak ceritanya tak ramai orang tersebut. Ketika tu Allah akan buka hijab. Dia katakan, itu kecewa kita ketika kita nazak, kecewa kita dalam kubur lagi banyak, kecewa kita di akhirat lagi teruk. Sebab apa? Kita terlepas satu pahala yang diajar oleh Nabi SAW, tapi kita tak buat. Yang ketiganya, satu hadis tiga dalam satu, baca dapat berkat, tinggal dapat sesat dan kecewa. Yang ketiganya, ahli sihir atau perbuatan sihir tidak mampu menumpaskannya. Satu surah yang paling power untuk melawan sihir, untuk melawan jin ke, nak melawan santau ke, nak lawan hantu ke, ada kat rumah kita ke, ada kat premis kita ke, ada kat pejabat kita ke, kat mana-mana ke, baca surah Al-Baqarah. Nabi suruh baca surah Al-Baqarah. Kita sendiri boleh ikhtiar. Ada ustaz-ustaz, ada saya ni memang kena santau, ada orang tuju-tuju dan sebagainya, baca, lawan dengan surah Al-Baqarah. Nabi suruh baca setiap 3 hari. Kalau kita memang ada gangguan, baca, kita sendiri baca setiap 3 hari. Mana dia, kalau 286 ayat tu setiap hari kita baca. Kalau nak 3 hari ni kita baca sehari, kita baca 100 ayat lah. Setiap 3 hari. Kalau ada gangguan yang teruk, kalau tak, maka kita suka hatilah, tak, sekurang-kurangnya sebulan sekali saya nak akan cerita, kongsikan tips untuk baca surah Al-Baqarah. Tak kira kalau ada apa dan nak lawan, sebab mereka sangat takut dengan surah Al-Baqarah. Kita nak pindah rumah pun, rumah baru, selain daripada kita baca Yasin atau kita baca kita solat hajat, baca tambah satu lagi surah Al-Baqarah. Segala benda yang ada dalam rumah tu, dia akan keluar lari bertempiaran. Mereka sangat takut dengan surah Al-Baqarah. Sebab dalam surah Al-Baqarah ni ada satu ayat yang paling agung, ayat 255 yang kita sudah maklum lah, ayatul kursi. Baca ayat kursi sahaja pun okey dah, tapi nak lagi okey, baca seluruh Al-Baqarah. Biasa kita orang Melayu, kita nak pindah rumah, kita akan buat solat hajat, kita akan baca Yasin, tahlil dan ringkas kan. Selepas tu lah, mana dia bukan suruh baca, okey, para tetamu sekalian ini, mari kita pakat-pakat baca surah Al-Baqarah. Memang 4 jam lah baru habis. Sebab 286 ayat ni. Tapi selepas tu lah tuan rumah baca sendirilah, selepas tu baca sikit-sikit pun tak apa.
Nak rumah tak kira lah rumah tu kita baru beli ke atau rumah yang memang kita beli lah, baru beli juga tapi orang dah lama duduk sampai kosong. Ketika kosong tu itulah ada benda yang lain yang masuk. Bacalah surah Al-Baqarah. 3 dalam 1, baca dapat berkat, tinggal dapat kesesalan, kecewa. Sihir tidak mampu menumpas, ahli sihir tidak mampu menumpaskan surah Al-Baqarah. Yang terakhir nombor 5, yang terakhir Nabi, bahawa dalam surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran sekali lagi disebut terdapat nama Allah yang Maha Agung. Jika Allah Subhanahu Wa Taala diseru dengan nama itu, nescaya dia akan menyahutnya. Mana dia dalam surah 2 surah ni Al-Baqarah dengan Ali Imran sekali lagi disebut ada Asmaul Husna. Banyak ke? Sangat banyak. Jadi macam mana kita seru, kita baca dan kita seru, Allah akan sahut. Ya, tapi kita tak dengar. Siapa yang dengar? Para malaikat. Jika seseorang hamba memohon kepadanya dengan nama-nama itu, yakni Asmaul Husna tadi, nescaya dia akan memperkenankan permohonan itu. Kita seru, kita minta, Allah akan perkenankan. Hal ini dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada seorang lelaki yang membaca kedua surah tersebut. Ini bukan hadis, tapi dia adalah asar. Asar ini adalah kata-kata sahabat. Dan kata-kata sahabat ini dinilaikan sebagai hasan. Hasan makna dia baik, boleh dijadikan hujah. 2 orang sahabat sebut, seorang yang bernama Abdullah bin Mas'ud, seorang lagi bernama Ka'ab bin Malik. Dua-dua sebut berkenaan dengan kelebihan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Apa Ka'ab bin Malik sebut? Ismullah al-a'zam alladhi idza du'iya bihi ajaba fi suwarin thalathin Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Abdullah bin Mas'ud kata 2 surah sahaja, Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ada kita baca, kita mohon, kita seru nama Allah dan kita mohon. Tapi Ka'ab bin Malik menyebutkan satu lagi surah tambahan, surah Taha. Tapi dua-dua sahabat ni bersepakat bahawa Al-Baqarah dengan Ali Imran. Ka'ab bin Malik tambah satu lagi surah Taha. Mana dia ada 3. Di sisi Abdullah bin Mas'ud 2 surah saja, di sisi Ka'ab bin Malik 3 surah. Apa makna dia? Nama Allah yang Maha Agung, yang apabila dia diseru dengan nama-namanya itu, dia akan memperkenankan doa itu, iaitu yang terdapat dalam 3 surah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan surah Taha. Cara dia lebih kurang macam ni. Yang terakhir, cara dia lebih kurang macam ni. Kita baca surah Al-Baqarah, bacalah hari ini kita balik, kita baca 30 ayat. Cukuplah untuk 30 ayat hari ini Ustaz. Dalam 30 ayat tu ada nama Asmaul Husna, nama-nama Allah. Dan kita tak tahu yang mana satu, mungkin banyak, ada 10 ke, ada 12 ke, tak tahulah, Allah Taala. Selepas kita baca Sadaqallahul Azim, kita sudah, Allah, dengan namamu yang ada dalam surah Al-Baqarah yang aku baca hari ini, aku seru namamu ya Allah, perkenankanlah permohonan aku, perkenankanlah permohonan aku ya Allah. Nak permohonan apa? Kita senaraikan, kita sebut, ya Allah, aku nak sihat tubuh badan ya Allah, aku nak berjaya dunia akhirat, aku nak anak-anak berjaya dunia akhirat, jadi anak yang soleh dan solehah, nak dapat cucu, contoh, nak pergi Mekah, ya Allah engkau selamatkan kami daripada virus dan sebagainya. Mekah sekarang tak dapat pergi, contoh, yang tu cara lebih kurang cara yang diajar oleh Abdullah bin Mas'ud dan Ka'ab bin Malik, 2 orang sahabat. Sahabat ni dia bercakap bukan mengikut hawa nafsu, dia adalah ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan berdasarkan hadis, maknanya ini disebut adalah daripada asal. Esok kita baca 30 ayat, sama juga 30 ayat. Kita seru dan kita mohon. Minggu depan kita baca Ali Imran pun sama, lebih kurang macam tu. Sangat banyak nama Allah dalam ayatul kursi pun ada 4 nama Allah selain daripada Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tu tak apa. Al-hayyu al-qayyum. Kemudian wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ada 4 nama selain daripada nama. Nak campur dengan Allah jadi ada 5. Itu baru 1 ayat. Bayangkan ayat-ayat yang lain ada berapa nama Allah. Kita seru nama Allah, kita baca, kita seru dan kita mohon kepada Allah SWT. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, jadi kalau baca macam ni tak perlu ke kita nak solat hajat? Kalau buat solat hajat lagi bagus, lagi power. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Baqarah juga ayat 34, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ada 2 tempat dalam surah Al-Baqarah. Maka mintalah pertolongan dengan sabar dan mengerjakan solat. Mengerjakan solat ni ditafsirkan oleh ulama, mengerjakan solat fardu secara berjamaah dan solat-solat sunat, termasuk solat hajat. Tapi cara yang diajar oleh Abdullah bin Mas'ud dengan Ka'ab bin Malik ni tidak memerlukan solat hajat. Kita hanya bertawassul dengan nama Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah.
Baca, seru nama Allah dan minta permohonan. Apa yang kita nak daripada Allah Subhanahu, bertawasul kepada dia. Itu cara dia yang diajar oleh dua orang sahabat ini. 5 kelebihan surah Al-Baqarah yang saya bawa pagi ini. Yang pertama, baca dapat 2 kemuliaan, surah Madaniyah, ayat Makkiyah. Yang kedua, baca dapat 3 pahala, bacaan Al-Quran, sunnah, dan sunnah yang sangat disukai oleh Nabi SAW. Yang ketiga, syafaat di akhirat. Yang keempat, 3 dalam 1 tadi, berkat, baca dapat berkat, tinggal dapat sesat dan kecewa, dan ahli sihir atau perbuatan sihir tidak mampu melepaskan. Dan yang kelimanya, boleh kita bertawasul dengan nama Allah dalam yang ada dalam surah Al-Baqarah, dan kita minta segala permohonan yang kita nak. Allah akan makbulkan, kata Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Allah akan makbulkan. Dan juga kata Abdullah bin Mas'ud. Cumanya jangan kita harapkan Allah makbulkan dengan secepat mungkin. Ada yang Allah tangguhkan, ada Allah gantikan dengan benda lain. Doa kita ni ada yang Allah jawab, Allah makbulkan setelah. Alhamdulillah, itu memang hebatlah. Ada yang Allah delay. Ada yang Allah lewatkan, bukan sekarang, not now, bukan sekarang, bukan masa kamu, tak sesuai lagi masa. Tapi Allah bagi juga kemudian, bilanya Allah Ta'ala. Ada yang ketiganya, Allah ganti dengan benda yang lain. Kita minta benda tu, tak dapat. Kita minta kaya, tak kaya-kaya pun tak salah. Tapi kita lupa Allah bagi kekayaan dalam bentuk kesihatan. Kita sihat tubuh badan. Tak apa-apa sihat je. Jangan kita lupa keluarga kita sentiasa sihat. Allah bagi lapang, luas, rezeki mudah dapat. Dan macam-macam lagi. Yang keempatnya, doa itu Allah tangguhkan sehingga ke akhirat. Allah tak bagi di dunia, Allah bagi di akhirat. Mana lagi baik di dunia kan di akhirat. Kita minta banyak-banyak, tak dapat pun Ustaz kata dah minta sudah tak dapat pun, jangan kita risau. Mungkin Allah tak bagi di dunia, Allah nak bagi di akhirat yang lagi bagus. Itu yang terakhir sebagai penamatnya. Saya nak kongsi tips cara untuk baca surah Al-Baqarah tadi. Memang banyaklah, 286 ayat, banyak. Kalau kita nak baca dalam 3 hari, maka setiap hari kita baca 100 ayat. Lebih kuranglah saya genapkan 100 ayat. 100 ayat tu banyak tu Ustaz, macam mana nak, boleh tak nak kurangkan? Boleh, bahagi dengan 5. 100 ayat tu bahagi dengan 5. Kenapa 5 pula Ustaz? Sebab 5 waktu solat. Kan dia jadi kurang lah. Satu solat 20 ayat saja kita baca. Satu solat subuh, selepas subuh nanti kita baca 20 ayat. Selepas zuhur nanti kita baca 20 ayat. Cukup sehari 100 ayat. 3 hari kita akan khatam Al-Baqarah. Bukan khatam Quran, khatam Al-Baqarah. Dan amalkan yang saya sebutkan tadi itu. Nak mohon apa dengan Allah, bertawasul dengan nama Allah yang ada dalam surah Al-Baqarah. Nak sikit lagi, bahagi dengan 2. Kenapa bahagi dengan 2? Sebelum solat dengan selepas solat. Sebelum solat baca 10, selepas solat baca 10. Kan jadi 20 dah. Kan dah jadi sikit dah tu. Tengok. Ada juga yang tanya lagi, boleh lagi tak Ustaz? Rasa 3 hari ni cepat sangat Ustaz, tak mampu saya. Okey, 5 hari. Setiap 5 hari kita baca 5 hari, maka setiap hari kita baca 60 ayat. Setiap hari baca 60 ayat. Bahagi dengan 5. 5 waktu solat dapat 12 kan? 12 bahagi dengan 2 dapat berapa? 6. Kan jadi sikit tu. Ya. Boleh ikut 6 Ustaz. Sebelum solat saya baca 6, selepas solat saya baca. Ada lagi yang tanya, boleh lagi tak Ustaz nak kautim? Boleh. Kautim je kerja dia. 7 hari, setiap 7 hari. Kalau setiap 3 hari itu kita akan khatam Al-Baqarah 10 kali sebulan. Kalau setiap 5 hari itu 6 kali. Kalau setiap seminggu 4 kali. Seminggu nak baca macam mana Ustaz? 40 ayat sehari. 40 ayat sehari. Bahagi dengan 5 dapat 8. 8 bahagi dengan 2 dapat berapa? 4 ayat sebelum solat, 4 ayat setelah solat. Seminggu sekali kita khatam Al-Baqarah. Dan minta dengan apa yang Allah, dengan Allah bertawasul dengan Allah. Ada lagi yang tanya, boleh lagi tak? Boleh, setiap 10 hari. Setiap 10 hari, maka setiap hari kita baca 30 ayat. Sama juga, bahagi dengan 5 dapat 6 ayat. 6 ayat bahagi dengan 2 dapat 3 ayat. 3 ayat sebelum solat dan 3 ayat selepas solat. Setiap 10 hari kita akan khatam Al-Baqarah. Sebulan 3 kali khatam. Maka kita akan termasuk
Tapi bukan baca saja, tak sekejap lagi. Yang seterusnya ada lagi yang tanya, boleh lagi tak? Dia rasa 3 ayat ni sebanyak lagi. Tangan tu tengok Facebook dengan WhatsApp dia. Setiap 2 minggu. Tak apa, boleh nak suruh baca juga. Setiap 2 minggu, 14 hari. Berapa 2 minggu ni? 14 hari kan? Setiap 2 minggu, setiap hari baca 20 ayat sahaja. 20 ayat bagi dengan 5 dapat 4 bahagi dengan 2 dapat berapa? 2 ayat sebelum solat, 2 ayat selepas solat. Nescaya 2 minggu sekali kita akan khatam, 2 kali sebulan. Last ada juga yang tanya, Ustaz, boleh lagi tak 2 ayat ni banyak pula rasanya. Boleh lagi tak? Kau tim yang last kau tim dah ni. Pergi kedai Cina dia kata last lah, tak boleh lah lepas ni. Okey, tak boleh. Sebulan sekali je. Sehari kita baca 10 ayat sahaja. Kalau sebulan sekali. 10 ayat bahagi dengan 5 berapa? 2 bahagi dengan 2 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. 1 ayat tu. Sadaqallahul azim. Selepas solat pula. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Kita bertemu di Zuhur pula nanti. Baca ayat dengan baca sadaqallah sama banyak. Tak apa, nak suruh baca juga sebulan sekali. Kalau kita amalkan macam tu sebulan sekali kita kata amalkan. Kan dah mudah tu. Kalau kita guna formula macam terpulang kepada kita, tapi kita baca. Sebab apa? Saya tak nak semua jemaah di sini saya bawa kitab ni, saya bawa ke mana-mana saja. Kuliah saya yang pertama kali. Saya sepatutnya yang pertama kali saya datang, saya nak bawa topik ni, saya tersilap bawa jilid yang lain. Sebab apa? Saya tak nak jemaah di sini surah Al-Aziz ni rasa sesal dan kecewa nanti sebab tak baca surah Al-Baqarah sekurang-kurangnya 11 kali. Kalau memang kita jenis baca Al-Quran khatam 11 kali, memang kita akan jumpa. Tapi nasihat saya yang baca 2 minggu sekali dengan sebulan sekali ni, bacalah dengan surah Ali Imran. Maknanya dia CV dia samalah. Surah Al-Baqarah 286, surah Ali Imran ada 200 ayat, campur dua-dua tu, bahagi dengan 5, bahagi dengan 2. Tengok berapa lama yang kita nak khatam. 486 ayat tu bahagi dengan 30 dulu. Kemudian bahagi dengan 5, kemudian bahagi dengan 2. Dan saya nak semua orang dapat keberkatan daripada surah. Ini baru 5, ada 15 lagi kelebihan surah Al-Baqarah yang diceritakan dalam kitab ni. Saya bawa 5 saja. Saya sudah cukup dah memberi motivasi kepada kita. Sekurang-kurangnya kita tak nak rasa sesal nanti, atau kita nak rasa nak syafaat surah Al-Baqarah lah di akhirat nanti, dalam bentuk awal tu di padang mahsyar nanti, baca lah. Tapi baca ni kata ulama mesti datang 3 sekaligus. Baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Baca, faham, amal, 3 sekali. Kalau baca sahaja tak faham, dapatlah pahala baca, dia tak jadi ahli. Dan Nabi selalu sebut dalam yang saya sebutkan hadis tadi dengan sahabat, sebut ahli ni maknanya dia baca, faham dengan amal, baru jadi ahli. Baca saja tak jadi ahli. Ahli suratul Baqarah, baca saja tak jadi ahli. Tak faham, baca faham tapi tak amal, tak jadi ahli juga. Mesti amal. Allah cerita apa surah Al-Baqarah, kita pasal ni, kemudian amal apa dia cerita pada orang lain. Tu baru jadi ahli. Mesti datang 3 sekaligus. Kalau nak jadi, nak dapat syafaat ke, nak dapat kelebihan keberkatan tadi tu, mesti 3 ni, baca, faham dengan amal. Cukuplah saya setakat tu, minta maaf, ambil masa sikit. 7:46. Segala yang terbaik daripada Allah, segala kelemahan daripada diri saya sendiri. Ada soalan ke nak tanya? Rasa jelaskan straightforward, tak ada masalah sangat. Kita tutup dengan tasbih kafarah suratul As dan doa. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.
Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واحشنا بالايمان وادخلنا الجنه مع الايمان. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وتقبل الله منا ومنكم.